dengannya. Hadis-hadisnya terdapat di dalam Sunan Sittah, Al-Adabul Mufrad dan lain-lain. Cuma di dalam Sahih Bukhari, riwayatnya dikemukakan secara ta'liq sahaja oleh Imam Bukhari. Kata An-Nasa'i, Hammad seorang perawi thiqah berfahaman Murji'ah. Daud At-Ta'i berkata, Hammad menjemput 50 orang setiap hari untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Hafiz Ibn Hajar pula berkata, Hammad seorang faqih yang saduq, riwayatnya mengandungi banyak waham dari tabaqah kelima. Dan beliau dikatakan berfahaman Murji'ah. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Ammar bin Ali mengatakan Hammad meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Ini tentang, ini tu guru Imam Abu Hanifah ni. Ini guru pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar dengan dia 18 tahun. Tak tinggal dia. Selagi dia ada, dia tak tinggal. Lepas dia meninggal, baru dia mengambil alih tempat guru dia dari segi fiqhnya. Kemudian dia ni dikatakan Murji'ah. Sehari dua ni sibuk pasal Murji'ah ni kan. Ada dengar ke tidak? Dengar pula. Nak dengar Maulana Ulas. Bagi ni siap cabang Maulana pula ni. Sama-sama kita. Cuma ialah itulah, saya pun hairan juga. Tak apalah dia tidak tahu tu. Dia tidak tahu. Sebenarnya kalau dalam sesiapa yang baca buku saya, Sahih Bukhari, yang telah dicetak tu, dalam tu saya dah bagi dah cerita dah. Murji'ah ni banyak. Murji'ah sunnah dipanggil. Itu ada. Memang istilah tu ada pun. Dalam kitab Syahristani misalnya, Al-Milal wal Nihal. Saya dah sebut dah rujukan muka surat berapa. Di dalam kitab Ar-Raf' wa Takmil misalnya. Istilah tu ada. Dan kalau kita tidak terima masalah. Kalau kita tak terima dan kita angkat sesat. Kalau sesat lah. Macam mana ni orang-orang sesat ni ada dalam perawi-perawi ni? Dan dikatakan sahih, dikatakan orang ni bagus dan imam besar. Bukan seorang dua. Akhirnya kita akan mengatakan Sahih Bukhari ni tak boleh pakai jugalah. Itu bahaya tu. Jami' Tirmizi apa tak boleh pakai dengan sebab ada Murji'ah. Sebab kita faham Murji'ah ni Murji'ah yang sesat lah. Padahal ada juga Murji'ah sunnah tu. Memang ada. Itu silap lah. Silap dia lah. Saya pun kesian juga sebenarnya. Sahabat kita tu macam jatuh dah lah. Tiba-tiba nak timpa tangga pula. Saya kesian juga. Tapi yang sebetulnya silap dia. Serang Abu Hanifah tu silap. Saya tak setujulah dari segi itu. Dari segi dia menentang bid'ah apa semua itu baguslah. Nak cuba perkenalkan sunnah apa ni, akidah salaf itu bagus. Cuma kalau dia tak ada inilah masalah ni. Sebab dia akan timbul masalah banyak. Berapa ramai dalam Bukhari itu perawi-perawi Murji'ah. Kalau kita anggap semua Murji'ah tu sesat, maknanya banyak benar lah dalam Bukhari itu hadisnya maudhu' lah. Tak boleh pakai lah, dhaif lah. Paling tidak dhaif lah. Sebab perawinya sesat. Perawinya sesat. Bukan seorang, ramai. Ramai sekali. Sebab itu saya sendiri menentang Syiah. Lama saya menentang Syiah. Sampai sekarang ni pun. Tapi saya tidak pukul semua Syiah. Sebab kalau kita pukul semua Syiah, berapa ramai tu perawi Syiah? Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi, berapa ramai? Dengan sebab itu, hadis-hadis itu kita akan tolak. Itu bahaya tu. Jadi ini masalah salaf ni, masalah salaf lah ni. Masalah salaf. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab, memang di sana ada sebut ramai ulama-ulama, tokoh-tokoh. Bahkan di kalangan sahabat pun ada yang sebut sebagai Murji'ah. Jadi kita nak kata sahabat tu tidak salaf kah? Sesat ke pula? Itu bahaya tu. Situ saya nampak dia silap di situ. Kalaulah dia tarik balik sahabat kita tu, kesian. Sebab apa?
Ini dia serang orang besar tu, orang besar. Orang yang diakui oleh semua tu. Memang saya tidak nafi. Memang ada dalam kitab-kitab tu sebut dia murjiah. Macam sekarang ni lah. Orang sebut saya Wahabi. Misalnya. Jadi betul lah Wahabi. Gitu. Ikut orang kata. Tak boleh begitu. Kena cek biar betul. Cuma sebut apa bendanya yang murjiah yang dia tu, kita nak kata dia tu murjiah sesat tu apa benda? Apa ajaran dia? Adakah Imam Abu Hanifah mengajar kalau orang tak semayang tak apa, masuk syurga juga? Tidak akan dihukum oleh Allah? Tidak jadi fasik? Adakah begitu pendapat Imam Abu Hanifah? Kalau begitu baru murjiah yang sesat. Betul lah. Ni orang cop dia murjiah. Adalah sebab-sebabnya cop itu. Saya dah bincang panjang dah sebenarnya. Dalam Sahih Bukhari jilid 1 tu, bab iman. Dalam tu banyak. Imam Bukhari kritik murjiah. Boleh dikatakan setiap bab dia kritik murjiah. Dengan sebab itu, ulama-ulama, guru-guru saya di Pakistan, di India, mereka selalu sebut benda ni supaya orang tidak keliru. Tengok sekarang, dia dah keliru kan, timbul kekeliruan tu. Sampai menuduh Imam Abu Hanifah begitu. Padahal, kalau ada pembahagian, tak diselesai masalah. Macam Syiah. Syiah ni banyak. Bukan Syiah yang semua sesat. Tak boleh kita pukul umum gitu. Kalau kita kata Syiah Imamiyah, Imam 12. Bolehlah, tak apalah kalau macam tu. Tapi ada Syiah Mufaddilah, Syiah Tafdiliyah, macam-macam lagi. Tak boleh kita kata semua Syiah tu fahamannya sama. Macam Syiah Zaidiyah, dia tak terima muta'ah. Syiah Imam 12 saja yang terima muta'ahnya. Dia tak terima raja'ah. Syiah Imam, sebab tu kena ada beza tu. Kalau tidak, yang jadi teruknya kita akan meragui kitab-kitab utama tu akhirnya. Sebab apa? Di dalam kitab-kitab itu berapa banyak perawi Syiah? Perawi murjiah. Contohnya sekarang ni kita bertemu dah ni. Hamad ni. Hamad bukan Imam Abu Hanifah saja, ramai lagi. Semata-mata orang tuduh, orang kata, kerana disebarkan, difitnah begitu. Tak boleh, bukan begitu. Sebab itu kita tengok imam-imam kita ni, pengarang-pengarang kita hadis sekali mereka bercermat, tidak mudah nak terpengaruh. Semata-mata orang kata tu tolak. Tu tak terima. Betul lah, kita percayalah yang orang kata. Bukan begitu caranya. Itu saya rasa kesian, bukan apa, saya kesian. Jadi dia akan jadi mangsa yang teruk tu kepada masyarakat. Ya, macam mana? Maksudnya Syekh Mohib tu dia kira refer kitab-kitab yang salah lah. Sebab dia ada tunjuk semalam tu. Macam Ahmad bin Sulaiman, Sufyan Al-Thawri, Imam Malik sendiri pun kata dekat Imam Abu Hanifah. Maksudnya dia rujuk kitab yang salah tu Maulana. Sebab itulah nak baca kitab ni kena perhati betul-betul, kena semak dengan baik. Jangan setiap yang ada dalam kitab tu kita telan habislah macam tu, habislah. Ada benda-benda, sebab itu ulama-ulama dah kata dah, kalau ulama-ulama besar sekarang yang masyhur ni, imam-imam ni, kalau ada riwayat macam tu ke tepi saja, itu cara yang mudah. Macam usul dirayah lah, usul dirayah kalau macam ni ke tepi saja. Itu sikap yang mudah untuk orang biasa. Yang senangnya begitu. Itu lebih selamat. Kalau nak bincang, boleh bincang. Cumanya banyak perkara lah kena bincang tu. Kan kita belajar dalam usul dirayah. Kadang-kadang sanad tu betul. Tapi tidak semesti cerita tu betul lagi. Tak mesti. Banyak perkara kena tapis. Kena lebih cermat lah sebenarnya. Bagi saya tak. Kalau baca dalam Ar-Raf' wa Takmil, ditulis oleh Al-Imam Al-Laknawi. Panjang dia cerita pasal ni. Dia sebut banyak, berapa ramai ulama-ulama besar yang disebut sebagai murjiah. Dan kenapa disebut sebagai murjiah? Panjang detail dia cerita. Kita kena ambil kitab tu. Kalau semua yang tak serupa dengan pendapat kita tolak, itu bahaya tu. Saya nampak bahaya dia tu.
Dia tu berada di jurang tu. Dan dia akan jadi sasaran masyarakat teruk dia akan kena. Sebab apa? Memang tak betul pun dia di sini dalam bab ni. Tak betul. Tak kena begitu tu. Saya tak setuju. Dalam bab banyak perkara lain saya setuju, baguslah dia. Tapi saya rasa tak ada hikmah lah. Tak kena cara tu. Dia bercakap benda ni. Kalau ya pun sepatutnya simpan-simpan lah dulu. Simpan-simpan dulu. Jangan cepat sangat. Jangan gopoh sangat. Jangan kata tak pernah dengar. Nanti saya bawa keluar. Ada pun dalam kitab mana kita saja yang tak bertemu, tak baca. Jadi nyayalah. Sayanya kalau boleh sama-sama kita ni, kita tak mahu. Boleh damai saja. Sebab kita nak, yalah, masyarakat kita banyak perkara lagi tak faham. Benda tu tak sesuai dikemukakan. Kalau ya pun. Kalau nak bincang pun bincanglah secara tertutup. Secara ilmiah. Dengan orang-orang yang memang ahli. Tak perlu kepada umum ni. Dah sekarang ni dah jadi apa? Inilah bendanya. Apabila kemukakan di tempat yang tak kena, begitulah jadinya. Begitulah jadi. Ada pun sebut tu dalam kitab tu, Murji'atus Sunnah. Ada sebut. Sebab itu ya kita kena baca. Tapi saya lebih kesian. Saya bersimpati dengan semualah. Bukan Ustaz Muhib saja, orang lain pun ramai lagi yang lain-lain. Saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah pun banyak yang totok kadang-kadang dia terlalu itu tolak ni. Tidak pergi ke arah perdamaian, ke arah damai nak mententeramkan suasana, tidak. Tadi menambahkan kekecohan saja. Jadi saya tak suka cara macam itulah. Saya tak suka. Apalagi cara tu tak betul pula. Kalau betul tak apa. Kalau betul tak betul. Dan yang kena ni, yang jadi mangsa ni bukan seorang dua, ramai lah. Lepas tu seterusnya, apa akan jadi dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Tirmizi, yang semua ulama kata sahih, sedangkan ada di dalam Murji'ah. Kita nak kata macam mana? Adakah kita nak kata hadis tu dhaif? Kitab ni tak boleh pakai pula? Jangan begitu. Saya nampak dia, ialah, mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dia. Allah SWT bukakan pintu hati dia, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi saya lebih kepada kesian. Jadi kalaulah dia bawa macam tu, dia akan jadi gini lah. Dan benda tu tak betul pun. Tak betul. Gitulah. Maulana? Ya. Saya nak tanya macam panjang pula kita di sini ya. Dia bagi tahu pasal Ibrahim Nakhai lah yang hak kata dekat Imam Abu Hanifah. Betul ke Maulana? Sebab tadi baru kita Maulana sebut pasal Ibrahim Nakhai kan? Jadi betul ke tuduhan tu? Tapi sebab yang saya confuse-nya sebab dia tunjuk dalam kitab tu. Iyalah, memang ada. Cumanya kena tengok banyak perkara. Sahih ke tidak dulu. Kalau sahih, ada semua orang setuju ke tidak. Begitu. Kita berhadapan dengan seorang yang sangat besar, tokoh. Jadi seolah-olah secara tidak langsung kita memperbodohkan semua anak-anak buah yang hebat-hebat diakui dalam sejarah. Yang mengarangnya, yang mengajarnya, yang ijtihad mereka tu penuh di dalam kitab-kitab. Anak-anak murid dia, Ibrahim An-Nakhai itu pun dituduh juga. Jadi semua kena tuduh. Jadi ini suatu keadaan yang tidak harmoni lah saya nampak. Begitulah. Tidak harmoni. Alangkah baiknya kalau kita ambil jalan yang harmoni. Jalan yang menenangkan suasana. Bukan menimbulkan kekecohan, kekeruhan. Lepas tu sangka buruk antara satu sama lain pula kan. Itu satu perkara yang tidak baik lah sebenarnya. Tidak baik. Semoga Allah SWT melindungi kita semua daripada semua-semua yang tidak baik ni. Ini bagi saya ujian lah kepada dia lah.
Saya pun sebenarnya tak pernah bertemu dengan dia, tapi dia pun selama ni saya bersangka baik dengan dia, dia pun bersangka baik dengan saya. Alhamdulillah, tak ada apa. Cumanya kenapa dia jadi begitu? Saya pun heran juga. Dan ini bagi saya ujian Allah SWT kepada dia. Lebih baik dia tarik balik lah. Dia tarik balik. Ya. Ya. Jadi ada ke Maulana nak tanya, Mina juga lah, Ustaz Muin. Dia salah faham baca buku ke macam mana? Begitulah. Ataupun setengah-setengah tu dia tak baca lagi. Saya faham begitulah. Sehingga dia kata dia tak pernah dengar, ini kali pertama. Padahal kita lama dah dengar, kita dah tulis dah benda tu pun. Memang ada pun. Boleh sekarang ni boleh tengok dalam Syamilah tu, tulis saja. Murji'atus Sunnah, tengok dalam kitab Syahristani. Tu tokoh firak. Tokoh yang tempat rojok tentang bincang tentang firak-firak Islamiah. Takkan kita tak mahu pakai dia. Begitulah. Lepas tu tengok Ar-Raf' wa Takmil. Seorang yang dia akui ketokohannya. Dia bincang panjang. Dan kita kena tengok akibat dia tu. Akibat kalau kita terima begitu jadi macam mana. Habis. Berapa banyak dalam Sahih Bukhari, dalam Tirmizi, dalam apa yang semua ulama kata sahih, habis kita akan kata dhaif. Kita akan kata maudhu'. Tak boleh pakai. Bahaya tu. Kalau macam tu. Itu masalah. Itu masalah. Saya tak setuju sama sekali. Saya tak ada kena-mengena dengan dia dalam bab ni. Itu hal dia sendirilah. Saya tak mahu terlibat. Kita berlepas dirilah dalam bab ni lah. Mudah-mudahan saya harap dia tarik balik lah. Tarik balik. Apa yang ada dalam kitab tu, tak ada orang yang terlepas sebenarnya dalam dunia ni, hidup ni. Daripada tuduhan, daripada sangka buruk, daripada salah faham, daripada kena tuduh. Semua ada ulama-ulama di sepanjang sejarah ni. Cuma antara sedikit dengan banyak. Itu saja. Dan semua yang dia sebut tu, semua ada jawapannya. Tapi saya tidak mahu jadi macam bertembung lah. Saya tak mahu begitu. Saya cuba mengelak kalau boleh. Semuanya ada jawapan. Ulama kita dah bagi jawab dah. Dia keliru tu. Banyak perkara tu. Macam Abu Hanifah ajar minum arak boleh, halal misalnya. Itu yang kita dah bincang baru kemarin. Nabis tu. Nabis tu dia faham arak. Silap lah tu. Kalau macam tu bahaya. Nabi pun minum nabis juga. Nabi minum arak ke? Ada dalam hadis Bukhari tu. Dia tak faham tu. Bukan Abu Hanifah menghalalkan minum arak yang memabukkan. Itu bukan nabis tu. Abu Hanifah kata nabis boleh buat berwudu. Memang ramai orang tak suka. Tak jadi masalah. Kita dah bincang dah tu benda ni. Nabis tu boleh berwudu. Jumhur kata tak boleh. Sebab nabis tu kita kena faham dulu apa dulu. Tu kita letak arak. Memanglah ada yang guna dia dengan, macam kita sebut kemarin kan. Tuak. Kalau orang utara kata tuak ni arak lah. Saya pun kata saya orang Kelantan. Saya minum tuak. Sedaplah minum tuak tadi. Jadi apakah boleh orang kata saya minum arak? Sedangkan tuak di Kelantan tu maksudnya nera. Nera. Kalau di utara tu. Dia keliru benda-benda macam ni lah. Semua ulama kita dah jawab, dah bersih lah tu. Kenapa dia timbul ke benda-benda macam ni? Masyarakat kita ni walaupun tidak mengikut mazhab Hanafi, tidak Hanafi, Syafi'i, tapi bagus fahaman mereka, mereka hormat kepada imam-imam ni. Betul dah lah tu. Kenapa dia duduk kacau benda macam tu pula? Itu mendukacitakanlah saya. Ya. Maulana. Ya. Ada orang sebutlah kadang-kadang apabila kita bertemu dengan masalah apa kadang-kadang kita jatuh Mu'tazilah, jatuh Qadariyah, jatuh Jabariyah. Bagaimana tu Maulana? Mungkin kekeliruan sebenarnya. Kalau baca dalam Sahih Bukhari jilid pertama saya tu, situ pun dah selesai dah. Baca betul-betul. Saya dah bincang banyak dah pasal Imam Bukhari memang kritik Murji'ah. Tapi siapa Murji'ah tu kena faham biar betul. Kalau semata-mata kerana ada kesamaannya, mungkin dari satu sudut lah. Kita terus tuduh dia Murji'ah. Beratlah macam tu.
Macam tu orang boleh tuduh juga orang yang kata iman tu murakkab sebagai khawarij. Orang boleh tuduh juga kalau nak kira macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab khawarij kata iman murakkab. Kita pun kata iman murakkab. Jadi siapa yang kata iman murakkab, dia khawarij. Bolehkah kita kata begitu? Tak boleh. Silap tu. Gitu. Imam Abu Hanifah dia kata iman tu basit. Dengan sebab dia kata begitu, orang kata dia murji'ah. Padahal basit yang dia kata tu apa maksud dia? Kena faham. Dia kata iman itu ada satu juzuk saja, bukan 3. Orang lain, jumhur ulama kata 3. Komponen iman tu. Imam Abu Hanifah terima juga 3, tapi juzuk sebagai juzuk apa? Juzuk mukawwin ke juzuk mukammil? Itu dia bincang tu. Jangan cepat-cepat nak kata. Yang dia terima juzuk mukammil, dia terima. Juzuk mukawwin yang dia tidak terima. Adakah kerana tu semata-mata boleh kita nak tuduh, nak kata dia murji'ah? Orang-orang yang dahulu yang kata dia murji'ah tu keliru kerana benda-benda macam ni lah. Itulah, kalau betul pun mereka keliru sebenarnya. Mereka kata tu. Sebab mereka sangat tak suka kepada murji'ah. Bila disebut saja murji'ah, tu melarikan diri, tak mahu. Itu antara sebab Imam Abu Hanifah dikatakan murji'ah. Padahal murji'ah lain. Kita tengoklah orang Hanafi kuat lagi sembahyang daripada orang Syafi'i. Sebab apa? Banyak jadi wajibnya. Sembahyang witir wajib dia. Sembahyang sunat subuh wajib. Ini macam mana murji'ah? Murji'ah menganggap sembahyang apa semua ibadat ni tak ada memberi kesan. Tak ada faedah semua. Tak buat apa pun masuk syurga kita orang Islam. Imam Abu Hanifah pendapat begitu ke? Kena tengoklah. Nak kata dia tu termasuk dalam murji'ah sesat ni, kena tengok dulu. Kita kena sedar, kena ingat takut kepada Allah SWT. Gitulah. Kena takut. Jangan cepat-cepat. Tu orang besar tu. Orang yang banyak jasa dia. Bukan seorang dua yang dituduh begitu. Amat. Tapi kita kena cermat lah. Kena cermat. Begitulah. Panjang dah kita. Tak habis nampak raya ni. Ini cerita Hammad. Hammad bin Abi Sulaiman dituduh juga. Macam mana pula Hammad nak kata kepada anak murid dia tu murji'ah? Ibrahim An-Nakhai nak kata macam mana Abu Hanifah tu murji'ah? Guru dia. Kalau begitu dia berguru dengan murji'ah lah. Pelik kan tu. Kena berhati-hati. Baik. Tapi itu tidak sahih. Ali Ibnul Madini berkata, kita kena rehat dah ni kan. Sampai masa tak habis ni. Panjang lah ni. Kita berhenti setakat tu lah ya. Berhenti setakat tu, nanti kita sambung pula insya-Allah. Cuba ingatlah setakat mana kita berhenti setakat ni. Tanda insya-Allah.